mulakan. Kita akan rekodkan untuk kelas ini, iaitu berkaitan dengan bab 3 Raja Perperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Okey, baik. Untuk bab yang ketiga ini, paling penting kamu kena lihat tentang, first of all, kalau kamu dapat nota ini ataupun kamu dapat je bab ini, tengok dulu, Zan. Tengok dulu, bagaimana pecahan bab ini. Bab ni pecahkan kepada beberapa subtopik. Iaitu kalau kita lihat apa yang ada dalam bab 3, yang pertama tentang background, latar belakang dulu. Maknanya latar belakang pemerintahan beraja dan juga demokrasi. Macam mana ianya berlaku datang ke tanah Melayu. Itu cerita dia. Latar belakang dulu 3.1. Iaitu sebab itu kalau kita lihat ada pemerintahan beraja sebelum Perang Dunia Kedua, semasa pendudukan Jepun, kemudian selepas Perang Dunia Kedua, dan juga Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Baik. Sebelum itu, pada next class, iaitu pada hari Jumaat ini, cikgu akan minta dua orang pelajar untuk membentangkan pemahaman dia tentang bab 3 ini. Dua orang akan bentangkan dalam kelas online, onkan mic dan cerita sahaja tentang bab 3. Kalau tak ada slide pun tak apa, just cerita sahaja. Boleh? Tapi ini cikgu pilih secara random. So, cikgu harap kamu semua bersedia. Pilih pelajar yang vote-nya bab 3 lah cikgu. Baik. InsyaAllah. Ada 8 orang yang dah pilih bab 3 tadi. Cikgu tahu siapa yang pilih. Jadi, 8 orang ini cikgu akan pilih 2 orang untuk membentangkan bab ini semula kepada kita semua pada hari Jumaat ini. Alright. Baik. So 3.1 latar belakang pemerintahan beraja. Kemudian 3.2 tentang sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Shut up Zan. Baik, sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Bermakna kenapa Majlis Raja-Raja? Sebab raja-raja kita kat tanah Melayu ni ada 9 orang. Jadi mereka berkumpul dalam satu pertubuhan dipanggil Majlis Raja-Raja. So bagaimana yang first of all latar belakang sistem beraja, pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen, dan kemudian yang 3.2 iaitu sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja yang ada NNMB Durbar, yang ada Sultan-Sultan semasa Union. 3.2. Kemudian 3.3 yang di Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. 3.3. Agong dan kuasa-kuasa agong kat situ. Dan kemudian kalau kita lihat kepada 3.4 amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Di mana kita tahu bahawa amalan demokrasi ni ada ciri-ciri demokrasi dan juga ada juga pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Begitu juga tentang badan-badan yang ditubuhkan di bawah yang di-Pertuan Agong. Badan perundangan, badan eksekutif dan juga badan kehakiman. Kita ada 3 kat situ. Dan 3.5 tentang keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Apa uniknya? Macam-macam. Gabungan unsur tradisional dan moden, mekanisme semak dan imbang, kuasa budi bicara dan sebagainya. Bermakna di sini, bab ini ada 5 subtopik. 5 subtopik. Ingat tu. Iaitu tentang latar belakang sistem pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Yang kedua iaitu berkaitan dengan latar belakang Majlis Raja-Raja. Kemudian yang ketiga iaitu kita telah lihat berkaitan dengan yang di Pertuan Agong. Dan kemudian yang keempat yang berkaitan dengan amalan demokrasi dan pengasingan kuasa, dan kelima keunikan amalan demokrasi. Baik. Dah tahu 5 ni, baru cikgu go through ke dalam lagi. Boleh? Sekarang cikgu pergi detail
Sekarang cikgu pergi detail tau. Tadi just rough idea tentang subtopik. Okey, baik. So sekarang cikgu akan pergi kepada detailnya lagi. Okey, baik. So kalau kita lihat di sini tentang latar belakang pemerintahan beraja. Okey, kita tahu pemerintahan beraja bermula daripada Kesultanan Melayu Melaka. Take note yang ini nombor 1, Kesultanan Melayu Melaka. Dan kamu tahu bahawa pada waktu itu raja berkuasa mutlak. Ingat kata kunci itu, Kesultanan Melayu Melaka, raja berkuasa mutlak dan juga pemerintah menggunakan dua undang-undang iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Dan kita tahu bahawa pemerintahan beraja dialah yang mengetuai segalanya seperti mengetuai pentadbiran, okey, mengetuai pemerintahan, perundangan dan kehakiman. Okey, baik, itu satu. Kemudian dia berterusan sampailah sebelum Perang Dunia Kedua. So sebelum Perang Dunia Kedua, kita tahu bahawa sebelum Perang Dunia Kedua, kita tahu bahawa tanah Melayu telah dikuasai oleh British. Okey, dan British telah memperkenalkan NNMB dan NNMTB. Betul? Okey, namun walaupun ada NNMB, NNMTB, tapi Raja Melayu masih memerintah, tapi dengan campur tangan British. Okey, so itu sebelum Perang Dunia Kedua. Dan semasa pendudukan Jepun, maknanya masa itu British dah lagi, kita tahu bahawa raja still diiktiraf oleh Jepun sebagai ketua Hal Ehwal Agama Islam dan masih lagi memperoleh pendapatan. Seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Nampak tak dia susun mengikut apa tahu? Mengikut kronologi. Mula-mula Kesultanan Melayu Melaka, kemudian sebelum Perang Dunia Kedua. Yang ketiga iaitu semasa pendudukan Jepun. Baik. Kemudian kalau kita lihat di sini, take note benda ni Take note benda ni. Raja diiktiraf, So yang cikgu bulat-bulatkan tu itu adalah kata kunci dia. Nombor 1 Kesultanan Melaka, raja pemerintah yang berkuasa mutlak. Kemudian yang kedua iaitu sebelum Perang Dunia Kedua iaitu raja masih lagi pemerintah tapi ada campur tangan British di NNMB dan NNMTB, dan semasa pendudukan Jepun raja juga masih diiktiraf. Baik. Yang keempat, selepas pendudukan Jepun, iaitu selepas Perang Dunia Kedua. Iaitu waktu inilah selepas Perang Dunia Kedua raja kehilangan kuasa. Sebab apa? Sebab berlakunya pentadbiran Malayan Union. Take note benda tu. Malayan Union dan raja-raja kehilangan kuasa. So, sebab itu raja-raja bersepakat untuk menentang Malayan Union. Itulah saat di mana raja hilang kuasa. Namun begitu, kalau kita lihat, apabila merdeka, selepas kemerdekaan, apa yang berlaku iaitu pemerintahan beraja masih diteruskan. Masih ada raja. Cuma pemerintahan beraja ini kamu kena ingat, di bawah ciri-ciri raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Maksudnya di sini raja masih berkuasa tetapi raja berperlembagaan, bukan raja berkuasa mutlak. So ingat 5 situasi itu. 3.1 ingat 5 situasi itu. Iaitu Kesultanan Melayu Melaka sebelum Perang Dunia Kedua, semasa pendudukan Jepun, yang keempat selepas Perang Dunia Kedua, dan juga yang kelima selepas merdeka. Boleh? Baik. Kita pergi kepada 3.2. Dah ambil dah ni kata kunci ni? Ke korang tengah menyalin? Kalau menyalin, boleh bagi tahu cikgu. Cikgu, jap, saya tengah salin. Key point dia. Bagi tahu. Jangan diam-diam aja. Kalau dah, cakap dah. Boleh? Tengah screenshot. Baik, guys. Teknologi terbaru ni memanglah boleh screenshot. Tapi kalau bagi cikgu lain, ambil kertas kosong, tulislah. Sebab tulis tu akan menambahkan kekuatan ingatan.
Walaupun cikgu tahu itulah benda yang paling malas korang nak buat. Tapi buatlah kan. Buat je, salin je. Okay. Sorry. It's okay Zan. Okay. Yeah. Tak. Cikgu tak marah. Okay. Tapi cikgu syorkan. Ya. Takut tak sempat salin je. Lah. Tak apa. Salin je. Kan. Cikgu, Yeah. boleh ke atas sikit? Saya tak nampak tadi. Okay. Yang ini. Siapa yang nak salin. Just tak. Ingat kalau orang buat nota, korang buat nota key point ini bukan untuk dihantar kepada sesiapa tahu. Ini untuk korang. Jadi, korang buat macam mana sekalipun, conteng-conteng ke, buat aja. Okay, jangan fikir nak cantik je. Sebab kenapa? Ini untuk korang. Bukannya nak persembahkan pada orang lain. Okay. So, just sketch saja macam tu. Supaya apa? Supaya kamu dapat. Ingat tu. Okay, ini kadang-kadang dia, jap cikgu, saya nak buat cantik-cantik pun semua tak baik. Yang penting faham. Yang penting faham. Itu yang paling penting. Alright. Baik. Jap tahu. Ya, boleh. Boleh. Tak ada masalah. Untuk korang tak ada masalah. Okay, ingat. Nombor 1. Kena bawa buku. Kalau screenshot bawa phone je. Ya, kalau tulisan SPM kena bawa buku. Kalau screenshot bawa phone je. Tapi praktis kan? Praktis makes perfect kan? So bila kamu tulis, bermakna fakta itu akan dia senang untuk ingat. Berbanding screenshot senang nak ingat. Jadi itu. Tengah menyalin. Yang dah cakap dah. Ingat. Ini latar belakang. Kesultanan ataupun sistem beraja dan demokrasi. Bermula dengan Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian yang kedua sebelum Perang Dunia Kedua. Yang ketiga semasa pendudukan Jepun. Yang keempat selepas Perang Dunia Kedua. Dan yang kelima iaitu selepas merdeka. Ya, selepas merdeka. Ini maknanya diceritakan berkaitan dengan apa tahu? Kronologi susunan. Kronologi susunan peristiwa. Baik. Terima kasih banyak Syasha. Baik. Seterusnya kita lihat 3.2 iaitu sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Macam cikgu cakap tadi, Majlis Raja-Raja ini sebenarnya adalah persidangan ataupun satu pertubuhan untuk raja-raja berkumpul. Baik. Raja-raja pada peringkat awalnya dikumpulkan pada Durbar. Durbar tu maknanya persidangan. Iaitu sebuah majlis persidangan bagi raja-raja Melayu. So Durbar ini dibuat untuk negeri-negeri Melayu bersekutu, dan mereka akan bincangkan hal ehwal pentadbiran kerajaan persekutuan dengan pihak British. Mungkin ada yang bertanya, cikgu, hal ehwal pentadbiran kerajaan persekutuan yang mana? Kerajaan persekutuan negeri-negeri Melayu bersekutu. Ingat negeri-negeri Melayu bersekutu, 4 negeri itu, bersekutu itu dipanggil persekutuan. Baik. So ingat tu Durbar. Dan kemudian yang kedua iaitu kalau kamu lihat iaitu berkaitan dengan Majlis Sultan-Sultan semasa Malayan Union. So nama Majlis Sultan-Sultan semasa Malayan Union. So itu institusi majlis yang kedua. Dan pada waktu ini kalau kita lihat fungsi dia apa cikgu? Fungsi dia adalah untuk membincangkan undang-undang berkaitan dengan agama Islam. Ya betul, Durbar ni sebenarnya adalah mesyuarat. Mesyuarat bagi raja-raja Melayu. Durbar tu mesyuarat lah. Dalam bahasa Jawanya meeting. Dalam bahasa Jawanya meeting. So Durbar tu mesyuarat.
Ada grup Telegram ke? Alamak, ada yang bertanya lah. Cikgu tak ada buat grup Telegram lah. Okay. Tak ada. Sebenarnya ada tapi tak aktif. Sebab banyak berurusan dalam grup WhatsApp. Okay. IG ke? Tak ada, tak ada, tak ada. Baik. Majlis Sultan-Sultan semasa Malayan Union membincangkan undang-undang berkaitan agama Islam. Ia ada. Okay. Namun begitu tidak pernah wujud. Ingat ya, cikgu ada IG. Tidak pernah wujud kerana Sultan menentang Malayan Union. Take note benda tu. Okay. Bincangkan undang-undang berkaitan agama Islam namun tak pernah wujud kerana Sultan Melayu menentang Malayan Union. So ini dua. Okay. Nombor satu, Durbar. Nombor dua, Majlis Sultan-Sultan semasa Malayan Union. Itu dua. Okay. Baik. Itu tentang institusi Majlis Raja-Raja. Baik. Boleh teruskan? Sambil cikgu tulis, sambil cikgu bulat, kamu pun buatlah. Sama macam tu. Okey, kamu sambung. Jap nak tanya, silakan. Mana saya boleh dapat nota cikgu? Okey, nota cikgu. Nota ni sebenarnya ada dalam Google Classroom cikgu, Ashikin. Okey. Ya, betul. Ya, betul. Okey, kerana Sultan Melayu menentang Malayan Union. Kamu masih ingat lagi tak? Yang bab 4 dengan bab 5. Bab 4 form 4, bab 5 form 4. Iaitu bila diorang buat Malayan Union, ada penentangan daripada raja-raja. Betul tak? Raja-raja menentang kan? Bab 4 tingkatan 4 kan? Raja-raja Melayu menentang. Ada yang membuat bantahan, ada yang menghantar telegram. Kemudian juga ada yang sanggup pergi ke London. Jadi itu adalah bantahan dan Sultan-Sultan Melayu menentang Malayan Union. So itu bukti dia. Jadi sebab itu tak ada majlis Sultan-Sultan ni. Majlis Sultan-Sultan tu memang ada tapi mereka tak pernah bersidang sebab semua Sultan-Sultan tak nak join. Semua Sultan-Sultan belah. Sebab apa? Memang tak setuju dengan Malayan Union. Okey. Baik, cikgu teruskan. So itu dua Durbar, Majlis Sultan-Sultan. Kemudian yang ketiga, yang ketiga iaitu Majlis Raja-Raja semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948. Juga Majlis Raja-Raja. Tadi Majlis Raja-Raja semasa Malayan Union Ini Majlis Raja-Raja semasa tahun 1948 iaitu PTM. Persekutuan Tanah Melayu 1948. So, Majlis Raja-Raja Melayu ini menjadi institusi yang dilengkapi dengan kuasa sesuai dengan kedudukan dan peranan, diurus oleh Raja-Raja Melayu. Persidangan Majlis Raja-Raja ini perlu disertai oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja. So inilah pada waktu ini perlu ada penyimpan mohon besar raja-raja. So raja-raja diberi hak dan kuasa. Ini tengok benda ni, Raja Melayu diberi hak dan kuasa untuk dapatkan penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British tentang penggubalan undang-undang dan dasar-dasar kerajaan. Ingat, pada waktu ini Tanah Melayu belum merdeka, masih lagi di bawah British. So, kita boleh kaitkan Majlis Raja-Raja dengan ada penyimpan mohon besar dan juga Raja-Raja Melayu diberi hak dan kuasa. Untuk apa? Dapatkan penerangan daripada Pesuruhjaya British tentang penggubalan undang-undang dan dasar-dasar kerajaan. So, itu tentang Majlis Raja-Raja semasa Persekutuan Melayu 1948. Dan kemudian yang keempat iaitu Majlis Raja-Raja selepas merdeka. Ingat, Majlis Raja-Raja selepas merdeka, peranan dia masih dikekalkan untuk dapatkan penerangan apa semua, cuma mengalami beberapa perubahan, iaitu diwujudkan jawatan yang dipertua negeri untuk negeri-negeri yang tidak ada sultan. Contohnya Melaka
dan Pulau Pinang. Sian Nizan. Nizan tak ada sultan lah. Zan nanti ambil cikgu jadi sultan lah. Okey, baik. Yelah Daddy, I ambil you seorang je. Okey, baik. Baik. Kemudian, kalau kita lihat, okey, begitu juga, okey, diwujudkan juga yang di Pertuan Negeri untuk Sarawak dan juga Sabah. Okey, namun yang di Pertuan Negeri tidak akan terlibat dalam upacara pelantikan yang di Pertuan Agong. Sebab yang di Pertuan Negeri tidak layak untuk menjadi yang di Pertuan Agong. Hanya negeri-negeri yang ada sultan saja yang boleh, yang sultannya boleh menjadi yang di Pertuan Agong. Ingat, Majlis Raja-Raja selepas merdeka. So, take note yang itu. Okey, Majlis Raja-Raja selepas merdeka, so diwujudkan jawatan-jawatan baru yang di Pertuan Negeri bagi Melaka dan Pulau Pinang dan yang di Pertuan Negeri bagi Sarawak dan Sabah. Baik. Dan yang kelima, okey, iaitu kedudukan majlis dalam perlembagaan persekutuan. Baik. Kedudukan Majlis Raja-Raja, kedudukannya dalam perlembagaan persekutuan. Bagaimana kedudukan dia? Iaitu dia ada kuasa untuk apa? Majlis Raja-Raja ini ada kuasa untuk memilih yang di Pertuan Agong. Satu. Kemudian yang kedua, boleh je bersetuju atau tidak bersetuju dengan sebarang undang-undang. Okey. Dan juga memberikan nasihat berkaitan dengan pelantikan jawatan tertentu serta menjadi rujukan dalam perubahan dasar berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Tetapi yang selalu kamu kena ingat iaitu menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Maksudnya di sini, selepas merdeka dan pembentukan Malaysia, okey, kedudukan Majlis Raja-Raja ini, okey, dia bertambah kuasa dia, fungsi dia. Okey, iaitu memilih yang di Pertuan Agong, kemudian bersetuju atau tidak bersetuju dengan sebarang undang-undang, boleh memberikan nasihat berkaitan pelantikan jawatan tertentu, boleh menjadi rujukan, okey, berkaitan perubahan dasar dalam kedudukan istimewa serta menyertai ataupun menjadi lembaga pengampunan. So itu fungsi Majlis Raja-Raja. Fungsi Majlis Raja-Raja. So kita lihat di sini ada 5, okey, berkaitan dengan 5 berkaitan dengan Majlis Raja-Raja. Okey, iaitu Durbar. Kalau cikgu kan cikgu ambil kata kunci saja. Durbar 1, Majlis Sultan-Sultan Malayan Union. Yang ketiga, Majlis Raja-Raja PTM 1948. Yang keempat, Majlis Raja-Raja selepas merdeka. Dan yang kelima, kedudukan Majlis Raja-Raja. So itu 5 perkara. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Inilah dia. Okey, baik. Jadi itu kita dah lihat 2 subtopik. Ada soalan tak nak tanya? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Kalau tak ada, cikgu nak proceed. Ada ke tak ada ni? Sonyap je. Proceed Okey. Baik. Proceed. Okey, baik. Itulah. Cop. Okey, cop. Cop. Dia ada yang tulis cop. Kadang-kadang ada yang tulis sat. Ada yang dulu-dulu kalau kecil-kecil kita main apa? Tweet. Tweet ya. Sekarang dah jadi Twitter. Tweet dah jadi Twitter. Cop. Okey. Okey. Baik. Itu yang dikaitkan dengan zaman-zaman kecil dululah. Tweet. Cop. Okey. Baik. So kita akan proceed kepada seterusnya. Okey. Seterusnya. Okey, iaitu berkaitan dengan iaitu 3.3 yang di Pertuan Agong dan juga raja dalam perlembagaan persekutuan. Baik. Yang di Pertuan Agong,
Okey, dulu tak ada jawatan agung ni tak ada, tetapi kemudian ianya diwujudkan. Okey, institusi yang di-Pertuan Agong ni diwujudkan pada selepas merdeka tahun 1957. Dan ini terpilih dalam kalangan Majlis Raja-Raja. Dan inilah urutan negeri yang menjadi yang di-Pertuan Agong. Bermula dengan Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor dan Perak. Okey. So kalau kita lihat di sini dia bermula dengan kalau kamu nak ingat, okey, Negeri Sembilan, Selangor, kemudian Perlis ujung, Terengganu, kemudian Kedah kat utara, Kelantan, kemudian Pahang, kemudian turun ke bawah Johor dan kemudian naik balik ke Perak. So ini dia punya giliran. Sekarang ni giliran kita agung kita adalah daripada negeri Pahang. So selepas ni apa? Selepas ini Johor. Okey, selepas ini Sultan Johor lah. Bukan TMJ, bukan. TMJ itu Tengku Mahkota. Right. So itu yang berkaitannya. Dan kedudukan yang di-Pertuan Agong ni termaktub dalam perkara 32 Perlembagaan Persekutuan, iaitu yang di-Pertuan Agong ini akan menjadi punca berlakunya ataupun sebab berlakunya negara kita ni ada kedaulatan, ada ketaatan, ada perpaduan, ada kebesaran dan kemuliaan negara. Maknanya kalau tak ada agung ni, maka tak adalah kedaulatan, tak adalah ketaatan, tak adalah perpaduan, tak adalah kebesaran dan juga kemuliaan negara kita. So pentingnya institusi yang di-Pertuan Agong. So diwujudkan selepas merdeka, dan ini adalah senarai urutan negeri dan menurut perkara 32 Perlembagaan Persekutuan yang di-Pertuan Agong menjadi punca berlakunya segala kedaulatan. Baik. So itu berkaitan dengan kalau kita lihat dari sudut institusi yang di-Pertuan Agong. Baik. Bagaimana pula dengan kuasa yang di-Pertuan Agong? Kuasa ada 3. Ingat, kuasa yang di-Pertuan Agong ada 3, iaitu kuasa eksekutif. Nak salin lah tu. Sila. Ada yang nak salin, lupa cikgu. Perkara 32 perlembagaan tu apa? Pasal urutan yang di-Pertuan Agong tu. Seingat cikgu tak ada, Nazira. Seingat cikgu, tak ada soalan berkaitan dengan urutan, urutan sultan-sultan. Namun begitu ataupun urutan agung negeri-negeri yang dan juga kita kata urutan bagi agung tu cikgu rasa tak ada. Memang tak ada. Cuma kalau ada pun, kalau ada pun mungkin dia akan tanya yang mula-mula daripada negeri mana. Yang mula-mula dari negeri mana, yang itu ya. So yang lain-lain tu cikgu tak rasa ianya ada berkaitan dengan ni lah. Tak ada. Baik. Kalau kita lihat di sini, ada yang bertanya, memeterai itu apa? Memeterai itu maknanya menandatangani. Menandatangani. Baik, cikgu nak jawab soalan. Ada yang tanya, cikgu, perkara 32 tu apa? Baik, perkara 32 tu yang ini. Kalau kamu lihat, ini Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia, dia ada perkara 1 sampai perkara 160. Baik, apakah isi kandungan dia? Inilah dia. Nampak tak? Bahagian 1, perkara pertama nama negeri, perkara kedua penerimaan masuk, perkara 3 agama persekutuan, perkara keempat undang-undang utama, perkara 5 kebebasan, perkara 6 keabdian, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian bahagian ketiga, perkara 14 kewarganegaraan, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 20. Kemudian bab 2 ni perkara 23, 24, 25 sampai 31. Dan nampak tak perkara 32? Perkara 32 menyatakan bahawa ketua utama negara bagi persekutuan, iaitu yang di-Pertuan Agong dan juga isterinya. So
inilah dia senarai perlembagaan persekutuan, iaitu senarai undang-undang. Senarai undang-undang, apa yang boleh, apa yang tak boleh, dan juga sampailah, memang banyaklah kuasa parlimen, okey, sampai perkara berapa tu, sampai perkara 160 berapa, 160, 160 ke? 180, okey, perkara 183, okey. Jadi inilah dia, okey, perlembagaan persekutuan. Jadi kalau kamu tanya cikgu apa itu perkara 32, perkara 32 yang telah tercatat dalam perlembagaan persekutuan. Boleh faham? Okey. Boleh faham sebab itu dia tulis perkara 32. Boleh Baik. Kemudian kita lihat tentang kuasa yang di-Pertuan Agong. Ingat, kuasa yang di-Pertuan Agong ada 3, kuasa eksekutif, okey, perundingan, bukan perundingan tolong betulkan ini perundangan. Okey, perundangan, dan juga satu lagi iaitu kehakiman. Okey, kehakiman. Okey. Baik. Kalau kita lihat kuasa eksekutif, okey, kat bawah ini, okey, kuasa eksekutif maknanya apa tahu? Tindakan-tindakan yang Pertuan Agong. Agong ada kuasa untuk apa? Pertama, melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Kemudian yang kedua, iaitu okey, dari sudut ketenteraan, kuasa eksekutif Agong. Kemudian melantik jawatan-jawatan penting seperti Peguam Negara, okey, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Audit Negara dan sebagainya. Dan yang keempat, okey, diplomatik. Bermakna yang di-Pertuan Agong melantik diplomat Malaysia untuk keluar negara. Jadi ini kuasa eksekutif. Ingat tu, kuasa eksekutif melantik Perdana Menteri, ketenteraan, diplomatik dan pelantikan jawatan penting. Take note ni. Jangan korang tengok je. Tu kuasa eksekutif. Belum kuasa perundingan lagi. Okey. Baik. Boleh. 2 minit. Kalau dah salin, dah. Tulis dah. Diplomat tu bukan diploma. Diplomat tu maknanya adalah duta-duta Malaysia ke luar negara. Contoh macam cikgu kan. Cikgu memang telah dilantik sebagai duta Malaysia ke Amerika. Duta, bukan buta, duta. Ya. Well, tengok muka lah, babe. Tengok muka. Kalau tengok daripada tepi kan ala-ala muka Brad Pitt. Brad Pitt tu. Jawa ada. Brad Pitt kan jauh. Baik, seterusnya. Duta tu apa? Duta tu adalah ambassador. Ambassador. Ataupun apa lagi nama yang lain. Selain daripada ambassador apa duta. Itulah dia. Okey, mewakili negara kita ke luar negara. Pelancong ke cikgu? Bukan. Macam ni. Okey, negara kita ada buat hubungan dengan negara-negara luar, betul? Negara kita ada buat hubungan dengan Indonesia, dengan Singapura dan sebagainya. Jadi, negara kita telah meletakkan duta Malaysia di Indonesia, duta Malaysia di Singapura. Untuk apa? So kita hantar orang kita ke sana untuk duduk di sana. Okey, dia biasanya seorang je. Okey, dan ada wakil. dan dia duduk situ untuk mewakili kerajaan Malaysia. Jadi kalau ada masalah orang-orang Malaysia di Indonesia atau masalah orang-orang Malaysia yang ada di Singapura, orang-orang Malaysia di Singapura boleh pergi duta Malaysia di Singapura tu. Bagi tahu kami ada masalah lah berkaitan dengan masalah kami di negara Singapura ini. So dia kena bagi tahu duta Malaysia. So duta Malaysia adalah wakil daripada kerajaan Malaysia. Tak bukan macam hantar ejen, memang ada dipanggil duta, dipanggil kedutaan. Mereka tinggal di kedutaan. Almost Malaysia memang ada di almost semua negara. Ya betul. Kita ada wakil di luar negara.
Kalau katakan contoh macam kamu, okey, pergi belajar luar negara. Contoh kamu pergi ke Britain, okey, belajar di sana. Tiba-tiba ada masalah, rasis lah, kemudian ada masalah kena aniaya jenayah ke kan. Kamu boleh pergi ke kedutaan Malaysia. Kamu bagi tahu saya orang Malaysia, okey, saya minta perlindungan daripada kedutaan Malaysia. So duta Malaysia ni akan bagi tahu kepada kerajaan Britain, minta maaf, saya daripada kerajaan Malaysia, saya nak melindungi rakyat saya yang ada di Britain ini. Itu tugas duta. Oh, habis tu yang kena bunuh-bunuh dekat Jepun tu cikgu? Kalau kena bunuh-bunuh kat Jepun tu, so kedutaan kena take note dan kedutaan kena ambil tanggungjawab, kena jalankan siasatan, kena buat laporan, kena uruskan semuanya tu. Kedutaan Malaysia kena buat. Jadi siapa nak buat? Duta. Dan duta ini dilantik oleh Agong. Memang berat. Memang berat. So duta ini dilantik oleh Agong. Ya. Jadi itu kuasa eksekutif. Agong yang Cikgu akan lantik. dilantik oleh siapa ya? Ah, Cikgu dilantik oleh siapa? Cikgu dilantik oleh siapa? Cikgu masa tu dilantik oleh Donald Trump. Okey, baik, seterusnya. Kita lihat kuasa perundingan. Yang kedua, sudah. Baik, mula-mula kuasa eksekutif. Yang kedua iaitu kuasa perundangan. Okey. Kuasa perundangan, okey, yang di-Pertuan Agong akan memperkenankan rang undang-undang. Sila betulkan ini bukan perundingan, kuasa perundangan. Baik, apa yang Agong akan buat iaitu Agong akan memanggil untuk persidangan parlimen. Pula ada tanya, tak tahu pula cikgu kita orang luar, orang luar. Dia cakap English. Kalau Dia- tak dapat kedutaan tu, Malaysia kena saman ke? Macam ni tak faham. Tak. Macam ni, kan dia, orang ni, warga negara Malaysia, dia pergi Okey. dekat luar negara. Okey. Lepas tu, macam cikgu cakap, dia ada dapat masalah dekat negara tu and then dia minta perlindungan daripada Malaysia. Ya. Jadi kalau macam dia tak ambil perlindungan, Okey. ada macam mana? Okey. Maknanya kalau tak ambil perlindungan, adakah dia akan dihukum mengikut undang-undang negara itulah. Okey, baik. Sebenarnya walaupun kalau kamu benar-benar bersalah, kalau kamu minta perlindungan daripada kedutaan pun, kamu still bersalah. Still bersalah lagi. Tapi kalau katakan kamu tak bersalah tetapi dianiaya, maka kamu boleh minta perlindungan daripada kedutaan Malaysia dan kedutaan Malaysia akan minta kepada, ada kuasa untuk minta pada kerajaan negara itu untuk menjalankan siasatan dulu sementara kedutaan Malaysia melindungi kita. Jadi itu tugas kedutaan sebenarnya, untuk melindungi rakyat Malaysia yang ada di luar. Ya betul. Diplomat tu kena ambil tahu. Diplomat tu akan ambil tahu kenapa kamu ni buat hal kat negara tu. Jadi itu tugas kedutaan. Tugas kedutaan lah. Baik. So kalau kita lihat di sini, kuasa perundangan iaitu yang di-Pertuan Agong boleh memanggil persidangan parlimen. Yang kedua juga hak dan keistimewaan yang di-Pertuan Agong. Iaitu untuk melindungi hak keistimewaan orang Melayu dan melindungi kepentingan hak kaum lain. Itu kuasa perundangan. Kemudian dari sudut agama, yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama, dan juga kalau kita lihat satu lagi, Agong juga ada kuasa untuk isytiharkan darurat. So begini. Kuasa perundangan iaitu persidangan parlimen, kemudian hak dan keistimewaan orang Melayu serta hak-hak kaum lain. Kemudian agama, iaitu Agong menjadi ketua agama. Dan yang keempat, Agong yang akan isytiharkan darurat apabila ada keadaan yang mengancam keselamatan orang awam. So itu kuasa perundangan.
Kalau kita pergi Itali beli aiskrim and then jatuh kena saman ke? Kau ni banyak sangat tengok cerita Doraemon lah kau ni. Kan? Okay, baik. So, ini berkaitan dengan dua kuasa eksekutif dan kuasa perundangan. Okay, take note benda ni Kuasa perundangan, persidangan parlimen, hak dan keistimewaan, agama, menjadi ketua agama dan mengisytiharkan darurat. Baik. Dan kuasa kehakiman iaitu kuasa pengampunan. Ingat bahawa agung ada kuasa untuk mengampunkan seseorang yang telah dihukum boleh diampunkan. Tapi itu bergantung pada agunglah sendiri. Okey, iaitu sama ada nak mengampunkan ke, menangguhkan ke atau ringankan ke. Itu kuasa yang di-Pertuan Agong dalam bidang kehakiman. Baik. Dapat Alright. Dan amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Ingat, demokrasi iaitu amalan pilihan raya dan kebebasan asasi. Ingat, apakah ciri-ciri demokrasi? Amalan pilihan raya dan juga kebebasan asasi. Okey. So, apa? 2 minit. 2 minit apa? Nak salin yang tadi, salin yang mana? Sila salin. Kalau boleh salin, sila salin. Yang mana satu korang nak salin ni? Yang ini. Baik. Satu tips yang cikgu boleh kongsikan, macam selalu cikgu cakap. Okay. So, bawah ni okey, kalau kamu nak salin, nak buat sketch macam selalu cikgu cakap, okey, iaitu tak perlu cantik-cantik penuh satu kertas, tak payah, just lipat dua. Macam selalu cikgu cakap, lipat dua, kemudian kamu sketch je, buat je mind map kat sini, and then buat mind map tu je, buat bulat-bulat tu perkataan, bulat-bulat tu perkataan sampai bawah. Habis bawah ni sebelah pula, okey, bulat-bulat, okey, tulis perkataan, bulatkan, buat macam tu. Dan kemudian dah siap, lipat, masukkan dalam poket, buat macam tu, buat banyak-banyak. So nanti kamu akan ingat, bukan semata-mata kalau baca nota je penat, tapi kalau baca macam ni, buka, senang nak faham. Oh, keywords dia macam ni, senang. Okay, itu show cikgu pada pelajar yang kalau kamu rasa lemah, kamu rasa dan mungkin kamu akan kata, cikgu sempat ke cikgu? Sempat. Okey, tidak ada yang terlewat lagi. Jangan risau. Okey. Baik. Ciri-ciri demokrasi, ingat amalan pilihan raya dan kebebasan asasi. Amalan pilihan raya diadakan setiap 5 tahun. Okey, sejak kemerdekaan. Manakala kebebasan asasi ni maknanya adalah kebebasan bagi setiap individu. Okey, individu. Okey. Ya. Okey, dan kita lihat apakah kebebasan yang ada pada individu. Iaitu kebebasan apa? Ini dia ada 4 perkara. Pertama, kebebasan diri. Ya, betul. Okey, kebebasan asasi ni maksudnya adalah kebebasan diri. Kemudian yang kedua, kebebasan beragama. Kemudian yang ketiga, berkenaan dengan pendidikan, maknanya ada hak untuk mendapat pendidikan. So itu. Okey, dan yang keempat, kebebasan untuk bersuara, berhimpun dan berpersatuan. So boleh relatekan di sini. Macam tu. Okey, kebebasan asasi, okey, iaitu kebebasan diri, kebebasan beragama, hak berkaitan pendidikan dan kebebasan untuk bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Boleh ambil. Cikgu, Boleh, ya. kan kalau dulu macam kalau tak ada IC dikira komunis kan? Okey. Kalau sekarang? Kalau sekarang kalau kamu tak ada IC, maknanya kamu adalah parti. Parti tu apa? Pendatang asing tanpa izin. Oh. Kan. So, pendatang asing, pendatang asing ada dua pendatang asing tanpa izin, parti, atau pendatang asing dengan izin, iaitu padi.
Yang parti tu yang ada pasport lah. Datang sini pakai pasport. Itu pendatang asing juga, tapi dipanggil pelancong. Tapi dengan izin. Kalau kamu tak ada IC, kamu adalah parti. Macam itulah. Okey. Baik. Okay. So boleh ambil yang ini. Boleh ambil yang ini. Bukan padi yang tu ke? Ya, padi yang tu lah. Padi apa? Vuf, vuf, vuf. Okey, baik. Seterusnya. Ui, cikgu. Ah, Cikgu punya fu tu angin sampai sini. itulah kan. Hei, saya biarlah dia orang tak terkeluar. Baik. Tapi Okey. baik angin je. Bukan bau. Ah. Kalau bau pergi sekali, oh bahaya. Tatap. Okey, baik, seterusnya. Kita lihat pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Baik. Pengasingan kuasa ini bermaksud, apa yang dimaksudkan pengasingan kuasa? Iaitu ada 3 badan. Badan perundangan, badan eksekutif dan juga badan kehakiman. Ini yang dikatakan sebagai asing. Asingkan kuasa. Yang di-Pertuan Agong dengan Majlis Raja-Raja memang ada kuasa ni. Tapi kuasa diasingkan. Badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. So, badan perundangan maknanya berkaitan dengan Parlimen, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Maknanya tempat untuk mereka menggubal undang-undang. Badan eksekutif berkaitan dengan kuasa Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan Kementerian. Kalau badan kehakiman, iaitu Ketua Hakim Negara, Mahkamah Atasan dan Mahkamah Bawahan. Bukan atasan lagi. Mahkamah Atasan, Mahkamah Bawahan. So, ini diasingkan kuasa dia. Boleh ambil yang ini. Kalau korang nak ambil pengasingan kuasa badan perundangan, just ambil yang bulat-bulat tu je. Ambil yang bulat-bulat tu je. Bulat kecil, bukan bulat kecil besar. Dan bulat kecil, bulat besar. Bukan tu. Baik. Baik. Apa beza mahkamah atasan dengan mahkamah bawahan? Mahkamah atasan terdiri daripada mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan, mahkamah rayuan. Itu mahkamah atasan. Mahkamah bawahan adalah seperti mahkamah magistrate, mahkamah sivil. Maknanya kes-kes yang rendah. Kes-kes yang hukumannya rendah, yang kes-kesnya tidak berprofil tinggi ataupun kes-kes yang kurang penting. Itu di bawah. Tapi kalau mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan, itu kes-kes yang besar melibatkan negara. Contoh macam kes-kes Datuk Seri Najib Tun Razak, macam kes-kes Datuk Anwar Ibrahim, macam kes-kes yang besar-besar tu. Oh, yang diorang berdebat dekat yang Dia punya O tu terkejut sampai sini. Shut up Lazan. Apa dia Syakir? yang diorang berdebat tu, yang berdebat dekat tak apa dah nama dia tu. Tak. Sebenarnya kalau yang dia berdebat tu di parlimen. Yang berdebat tu parlimen, tapi kalau yang ini di mahkamah. So dia ada hakim kat tengah, kemudian di kiri kanan tu dia akan ada pesalah dia, dan disabitkan kesalahan dia. So itu adalah di mahkamah. Kalau kes-kes yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Datuk Najib Tun Razak, kes ke apa semua kan. So itu dia memang di mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan. Tapi kalau kes-kes macam kita ni kan, macam ter-accident ke kan, kemudian tercubit peha kanan kawan kita, kemudian kawan kita bawa ke mahkamah. Bukan. Itu mahkamah rendah. Apa function bila hakim ketuk pakai hammer kayu tu? Baik, function dia adalah supaya dia ketuk tu supaya lama-lama boleh bocor ke bawah. Kau ni apalah punya soalan. Baik, sebenarnya Cikgu awak dah hari tu dia bersemuka, dia tak tanya macam ni cikgu. Dia diam duduk belakang. Dia diam. Sebenarnya dia ketuk. Dia ketuk tu untuk apa? Dia ketuk tu untuk menjatuhkan hukuman. Contohnya, dengan ini mahkamah menjatuhkan hukuman kepada Shimir iaitu geletik 3 bulan berturut-turut di tapak kaki. Tang. Maknanya hukuman tu telah dijatuhkan. Itulah dia. Tahu tu slow sikit bersembok sampai sini. Kan tak, yang penting sebenarnya nak bagi tahu hukuman tu ya, geletik 3 bulan di tapak kaki pakai bulu ayam.
Okey. So boleh. Tu hukuman paling kejam sebenarnya. Okey. Alright. So itulah sebenarnya tujuan ada hammer tu. Baik. Kemudian aduh yai. Dan soalan badan perundangan di sini. Badan perundangan okey. Serius ke cikgu? Serius lah. Kan? Serius lah ni. Okey. Badan perundangan yang menggubal undang-undang. So buat undang-undang iaitu siapa buat? Parlimen. Kemudian juga ada yang di Pertuan Agong. Kemudian ada Dewan Negara. Ataupun Senat. Dan juga ada Dewan Rakyat. So ini kamu kena tahu dia punya komponen-komponen dia. Dalam Parlimen ada Agong, ada Dewan Negara dan juga ada Dewan Rakyat. Ini melibatkan badan perundangan. So take note benda tu. Manakala badan eksekutif. Kalau kita lihat badan eksekutif sebenarnya berkaitan dengan badan yang melaksanakan arahan kerajaan dan badan eksekutif tu adalah terdiri daripada jemaah menteri. Itu penting. Badan eksekutif diketuai oleh dipimpin oleh jemaah menteri. So komponen-komponen ini yang penting. Ini sebenarnya kan. Okey ni. Kena ingat bahawa inilah keywords yang penting kamu nak ingat. Dan kamu boleh buat mind map semula di kertas kosong. Parlimen, perundangan, Parlimen, Agong, Dewan Negara, Dewan Rakyat. Kemudian badan eksekutif, ada jemaah menteri. Dia kena macam tu. Jangan main baca ni susah sikit nak ingat. So kamu kena buat mapping dia. Mapping dia. Baik. So itu tentang badan eksekutif dan jemaah menteri. Dan juga satu lagi iaitu di peringkat persekutuan jemaah menteri di peringkat persekutuan. Kalau di peringkat negeri akan ada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Itu di peringkat negeri lah. Baik. Badan Kehakiman, inilah dia. Badan Kehakiman. Cantik sebenarnya nota ni. Cikgu pun suka sebenarnya. Badan Kehakiman, badan yang melaksanakan undang-undang. Dia akan diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Dan akan dijalankan oleh mahkamah. Dan mahkamah itu terdiri daripada mahkamah atasan dan mahkamah bawahan. Iaitu mahkamah atasan inilah dia. Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi Malaya, Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Kalau bawahan, Mahkamah Session, Mahkamah Rendah, Mahkamah Magistrate, Mahkamah Sivil. Itu semua adalah mahkamah-mahkamah bawahan. Itu beza dia. So itu tentang badan kehakiman, atasan dan bawahan. Baik. Dan 3.5. Kita nak tengok 3.5 ni. Dah salin dah Baik. Dah salin 3.4 dan 3.5. Keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Amalan demokrasi kita, pertama sekali kamu kena take note tentang kenapa amalan pentadbiran negara kita ni unik. Kenapa unik? Kerana gabungan unsur tradisional dan juga moden. Ingat, gabungan tradisional dan moden. Tradisional tu yang mana? Ada raja. Itu tradisional. Kemudian yang moden tu apa? Demokrasi berparlimen. Itu moden. Nampak? So digabungkan kedua-duanya. Tradisional sebab ada raja, dan moden sebab ada demokrasi berparlimen yang menggunakan model Westminster. Dan yang kedua iaitu berkaitan dengan mekanisme semak dan imbang. Ingat yang ini. So semak dan imbang ni sebenarnya adalah check and balance. So kita boleh lihat di sini.
Okey, bagus. Ada soalan tanya, apa itu demokrasi berparlimen? Okey. Baik, demokrasi. Okey, kamu ingat lagi tak? Ada yang bertanya, okey, kamu ingat lagi tak tentang demokrasi, okey, yang dijalankan di Athens, sejarah tingkatan 1, tamadun Yunani, bab yang ke-6? Tak, okey. Baik. Demokrasi. Okey. Baik. Okey, demokrasi ni sebenarnya adalah, so cikgu boleh tuliskanlah okey, kalau siapa yang tak tahu, cikgu boleh tuliskan kat sini. Demokrasi ni sebenarnya adalah sistem pemerintahan. Okey, sistem pemerintahan, okey, yang mana, okey, kita tahu sistem pemerintahan yang ketuanya atau ketua negara, dipilih oleh rakyat. Okey, oleh rakyat. Maknanya rakyat berkuasa. Okey, dalam okey, kita kata rakyat terlibat, bukan berkuasa, terlibat dalam pentadbiran negara. So itu paling penting, maksud kita kata sebagai maksud demokrasi. Mana pula aku nak seling ni sebelah kecunting ni. Okey, baik. Ya. Okey. So kalau kita lihat di sini, kejap cikgu kecilkan sikit. Baik. Sistem pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Okey. Rakyat terlibat dalam pentadbiran negara. Yes. Ya, ada apa? Apa dia? Nak tanya apa? Inilah dia. Okay. Ya, betul. Okay. Betul. Di North Korea tak ada. Okey, untuk negara-negara yang komunis, okey, memang tidak ada. Kalau komunis memang tak ada. Tak ada parlimen, tak ada parlimen. Okey. So, itu sistem pemerintahan yang ketua negaranya dipilih oleh rakyat, rakyat terlibat dalam pentadbiran negara. So, bagaimana rakyat memilih ketua negara? Iaitu melalui pilihan raya. Ya, betul. Kita habis kelas kita 6.45. Betul, Hatijah. Hatijah nak tanya, Dini ada kat situ sekali ke? Dini, Dina, ada kat situ? Tak ada okey. Baik. So, ini Rindu lah tu. Alah. dengki ya. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Baik, apa yang dikatakan semak dan imbang? Saya tak ada kat situ, cuma rindu aja. Sadap. Okey. Kalau kita lihat di sini, okey. Kuasa pengimbang pada raja. Okey, iaitu raja mampu meredakan konflik. Okey, meredakan konflik. So di sini kalau kita lihat, semak dan imbang berlaku melalui pengasingan kuasa. Okey, semak dan imbang itu berlaku melalui asingan kuasa. Sebab itu, okey, macam mana diredakan? Okey, biasanya konflik ini, konflik pertikaian berkaitan parti politik. Macam kamu lihat macam baru-baru ni kan, macam awal tahun itu kan ada pertikaian. Okey, tentang parti itulah, parti inilah, apa semua kan. Sudahnya, apa yang Agong buat? Agong yang decide siapa yang perlu jadi Perdana Menteri. Betul tak? Jadi di situ kuasa Agong. Asyik dia orang bertikai, oh ini nak jadi Perdana Menteri, ini nak jadi Perdana Menteri, ini nak jadi Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin yang kena turun apa semua kan. Sudahnya apa yang Agong buat? Agong terlibat. Dia kata apa? Agong kata apa? Biar better yang pilih. Nampak? Jadi kuasa pengimbang. Itu peranan raja dan peranan Agong. So kena ingat, kuasa pengimbang itu dan pengasingan kuasa ini berlaku, okey, kalau kita lihat tadi, iaitu berkaitan dengan badan perundangan, badan eksekutif dan juga badan kehakiman. Ini yang disebut sebagai pengasingan kuasa. Okey, diasingkan kuasa. Typo Okey, baik. Dan yang kedua, okey, aspek, okey, keunikan pemerintahan negara kita, gabungan tradisional dan moden,
mekanisme semak dan imbang, kuasa budi bicara raja. Okey, raja ada kuasa budi bicara. Okey, itu terpulang kepada raja untuk melantik Perdana Menteri atau tidak. Itu terpulang, ada kuasa budi bicara. Dan satu lagi, okey, keunikan sistem amalan pemerintahan negara kita ada kerjasama politik. Kerjasama politik iaitu apa? Kita ada gabungan-gabungan parti. Okey, seperti Parti Perikatan dan juga ada Barisan Nasional. Itu kerjasama politik. Okey, dan baru-baru ni ada Pakatan Harapan. So mereka muafakat dalam satu gabung. Okey. Baik. So habis bab yang ketiga. Kamu rasa susah ke? Susah ke bab yang ketiga ni? Okey, okey Tija. Okey. Baik. Ada soalan nak tanya tentang bab yang ketiga ni? Kena repeat sendirilah kalau nak faham lagi. Okey. Betul. Kalau nak detail, kena baca lagi. Tapi, kalau bagi cikgu, kamu boleh terus menjawab soalan sebenarnya. Jawab soalan-soalan. Baik. Ada soalan nak tanya? Ya, silakan. Ya, ada nak tanya? Okey, sebelum kita bincangkan, kita ada masa tak lama pun. Okey. Ya, ada soalan? Cikgu, macam mana saya nak masuk cikgu punya Google Classroom? Okey. Baik. Bismillah. Dia kena bismillah tu dia masuk. Shut up, San. Okey, baik. Okey, baik. Google Classroom cikgu. Okey, Google Classroom cikgu. Sekejap. Okey. Okey, Google Classroom cikgu. Okey, ada di sini. Okey, untuk tingkatan 5 dan kepada semua pelajar. Dia budak baru kan. Okey. Baik. Untuk pelajar yang yang tak ada lagi Google Classroom, okey, sila ambil ini kelas code-nya. Okey. Kelas code dia. Okey, dan juga kamu boleh masuk, okey, dan bila dia minta kelas code, kamu masukkan kelas code ini. Okey, OXTRCVN ini. Kemudian kamu tengok ada stream dan kamu tengok ada gambar cikgu kat sini. Kemudian kamu pergi pada classwork. Okey. Mohon maaf kepada para pelajar, jangan guna MOE punya email sebab memang tak boleh masuk. Pakai sebenar. Pakai yang sebenar atau pakai yang lain. Tapi jangan guna MOE. Memang ramai yang try masuk memang tak dapat. So jangan guna MOE. Baik. So bila kamu dah dapat masuk sampai sini, pergi kepada classwork dan di sinilah kamu boleh nampak segala berkaitan dengan semua 10 bab. Iaitu kedaulatan negara, perlembagaan persekutuan, sampailah bab yang ke-10 dan semua bab ini memang ada nota ringkas. Dan nota ringkas cikgu adalah nota yang sama berkaitan dengan bab 1. Okey. Yes. Okey. Semua ada. Okey, ciri negara berdaulat dan sebagainya. Dan seandainya kamu tak dengar ataupun kamu rasa macam tak ada penerangan, kamu boleh klik pada video kelas bab 1. Bahagian 1. So kamu boleh play. Dan kamu boleh tengok. So itu cikgu juga. Handsome je orang dalam video tu. Full lah awak. Shut up. Baik. So boleh tengok yang ini. Wah, clearnya memang clear. Memang clear. So kula maaf. Baik. So baik. Kat YouTube cikgu tak berapa. Baik. Ini untuk para pelajar yang dah pergi ke YouTube cikgu. So kalau pergi ke YouTube cikgu, iaitu semua tak pernah tengok recording. Itulah, semua tak pernah tengok recording. Tak boleh pun. Tak boleh macam mana tu?
Tak boleh macam mana tu? Tak boleh masuk? Ke tak boleh masuk macam mana? Okey. Baik, kamu boleh pergi kepada sejarah tingkatan 5, okey. Okey, dan kamu boleh klik di situ. Kod tu salah katanya. Okey, mungkin kena invite. Okey, kamu boleh klik pada sinilah. Okey. Nanti cikgu bagi. Okey, so kamu boleh klik kat sini. Okey, salah satu tips bagaimana untuk tengok, tengok video-video cikgu dengan kualiti yang baik. Okay. So, kamu boleh klik pada yang di bahagian tepi ni ya. Okay. Klik di sini, settings ini dan kamu klik pada quality. So, kamu boleh pilih kualiti yang terbaik. Okay. So, ini kualiti yang terbaik lah. Okay. So, boleh pergi kepada kualiti, setting kualiti tu. Okay. So, ini memang boleh. Baik, so kalau nak tengok kualiti yang baik, sila pergi setting, kemudian klikkan yang paling atas supaya video tu clear. Asalnya video semua clear. Sebab cikgu buat yang HD punya. Cikgu yang buat yang HD punya. Untuk korang semua. Okey, baik. Ya. Okey, untuk kelas kod tadi, okey. Sayangnya sebenarnya ramai yang tak guna. Ramai yang tak gunakannya. Cikgu pun pelik, kenapa tak nak guna Kenapa korang tak nak guna Bukan tak nak guna, mungkin tak berkesempatan untuk guna kot. Okey. Baik. Guna kan? Dapat silver button. Okey. PJ tak ada periksa Ada. Buat quiz, tengok recording semua. Ya. Okey. Okey. So kamu boleh tengok quiz-quiz ini yang ada. Okey. Dan kemudian kalau agak-agak kamu nak buat, pergi je ke latihan quizzes. Okey, kemudian kamu boleh klik pada quizzes. So kalau kamu nak menjawab soalan, boleh terus pergi main game, iaitu menjawab soalan. Okey. So contoh, okey, yang main ini kamu masukkan nama Izan contoh. Okey. So kemudian kamu boleh terus menjawab, start game. Okey. So boleh main. Sistem pemetaan. Okey. Okey. Cikgu dah bagi tahu, semua ada. Korang je tak guna. So itulah, korang kena guna. Boleh? Okey. Kena guna. Apalah fungsinya benda tu kalau kamu tak guna. Kan. So cikgu harap kamu semua gunakan. Gunakan sebaik mungkin. Dan kepada yang belum masuk, ini linknya. Okey. Ini link dia. Okey, itu link dia. Okey, itu link dia untuk kamu boleh masuk. Baik. Kita ada 10 minit lagi dan sebenarnya plan kita pada petang ini iaitu kita nak buat perbincangan daripada kelas, daripada kertas sejarah kertas 1 iaitu berkaitan dengan kertas 1 Selangor. Okey. Yang ini. Betul? Yang ini kan? Okey, kertas 1. Ya betul. Okey Hanis. Okey. Nak kertas Penang? Ada. Yang soalan-soalan ni. Okey, baik. Okey, baik. Cikgu. Ya. Cikgu memang biasa hantar soalan ni untuk kita orang print. Memang. Oh, macam mana nak dapat? Cikgu ada buat grup ke? Cikgu memang ada grup. Dah, Asyikin, kamu masuk ikut link mana ni? Awal cikgu tak Saya- invite ni. Shut up, San. Boleh. Mama saya yang ni, dia yang masukkan saya masuk grup tu je, yang Anchos tu. Oh Saya ya. kat grup tu je. Oh, yang